Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan tauladan, rakan-rakan seperjuangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amal Fatinah binti Mat Akhir dari pegawai di Lembaga Zakat Negeri Kedah dari unit penerangan dan pengalaman pelanggan, pejabat ketua pegawai eksekutif. InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi sedikit perkongsian. Tajuk yang saya pilih bagi saya merupakan tajuk yang menyentuh hati saya, iaitu sedekah. Mengapa saya pilih tajuk sedekah, tuan-tuan puan-puan? Sebab cuba tuan-tuan puan-puan bayangkan, jika tuan-tuan puan-puan dipertemukan dengan seseorang fakir miskin secara kebetulan tanpa kita rancang, hanya Tuhan yang merancang, itu adalah nikmat. Dan apabila tuan-tuan puan-puan bertemu dengan seseorang fakir miskin, dan bila fakir miskin itu menceritakan perihal dia kepada tuan-tuan puan-puan, sudah tentu tuan-tuan puan-puan akan terbit rasa kasihan. Dan bagi saya rasa kasihan tu juga merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah telah mencampakkan rasa kasihan pada hati kita, dan melalui rasa kasihan itu kita dapat menderma, kita dapat melakukan sedekah. Dan sebelum tu, apa yang kita boleh faham tentang sedekah? Kita akan teliti makna dia dari segi bahasa dan istilah. Okey, makna sedekah dari segi bahasa ialah kebenaran ataupun pemberian ikhlas. Dari segi istilah pula, sedekah ni ialah suatu pemberian semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Apa maksudnya? Okey, mari kita teliti apa itu maksudnya. Maksudnya, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang, maka yang demikian adalah baik, kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau kamu sembunyikan sedekah itu serta kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Jadi melalui surah Al-Baqarah ayat 271, kita dapat 2 poin dekat sini. Iaitu yang pertama, Allah mengatakan bahawa jika kamu melakukan sedekah secara terang-terang, maka itu adalah baik bagi kamu kerana ia akan diikuti oleh orang lain. Contoh kata, bila kita derma sesuatu kepada seseorang fakir miskin, dan bila orang nampak benda itu, orang akan ikut. Masya Allah, aku terkesan dengan dia sedekah. Apa yang amalan yang aku buat? Jadi melalui sedekah secara terang-terangan itu, dia akan menjadi contoh teladan kepada orang lain. Dan poin yang kedua ialah sedekah secara sembunyi. Maka dalam tafsir Al-Maraghi, Syekh Al-Maraghi menyatakan bahawa
Jika kamu melakukan sedekah secara terang-terangan, maka itu lebih baik bagi kamu kerana ia akan diikuti oleh orang lain. Dan jika kamu melakukan sedekah secara sembunyi, maka ia akan dapat menghindarkan kamu dari sifat riak. Saya tak nafikan kita sentiasa ada musuh utama kita, iaitu iblis dan syaitan. Bila mana kita buat perkara baik, contoh walaupun kita bersedekah, akan terbit sedikit mungkin perasaan riak. Diri aku ni baguslah sebab aku boleh sedekah. Saya tak nafikan benda tu. Tapi bila mana kita sedar benda tu wujud dalam hati kita, cuba-cubalah untuk kita sentiasa ingatkan diri kita bahawa aku derma ni, aku beri sedekah kerana Allah, dan aku tidak mahu sedekah aku hapus disebabkan oleh riak aku. Jadi terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak melakukan sedekah secara terang-terangan supaya orang lain dapat ikut, ataupun tuan-tuan puan-puan nak melakukan sedekah secara sembunyi. Itu adalah lebih baik kerana ia akan menghindarkan dari sifat riak. Jadi sedekah terbahagi kepada umumnya sedekah terbahagi kepada dua, iaitu sunat dan fardu. Kalau fardu kita dapat tengoklah dalam zakat misalnya, ia adalah suatu kewajipan bagi setiap muslim. Jadi setelah kita tahu apa itu sedekah, apa itu juga sedekah jariah. Kita selalu dengar sedekah jariah. Aku nak buat sedekah jariah lah. Aku nak bagi Quran ni. Aku nak hadiahkan Quran ni supaya jadi sedekah jariah lah. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, sedekah jariah ni ialah jariah ni bermaksud mengalir. Dalam erti kata yang lain, ianya bermaksud bersifat kekal dan manfaatnya boleh digunakan selepas itu. Tuan-tuan puan-puan mesti pernah dengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa' bihi aw waladin salih yad'u lah. Maksudnya, apabila mati seseorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara, iaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Jadi melalui hadis ini kita dapat 3 poin, dan saya pasti tuan-tuan puan-puan sudah tentu tahu mengenai hadis ini. Hadis ini yang berbicara mengenai sedekah jariah. Jadi ada 3 poin penting dekat sini, iaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan baginya. Jadi apa yang boleh kita faham sebenarnya? Hakikatnya tuan-tuan puan-puan, bila manusia tu mati, maka terputus amalannya, pembaharuan pahala baginya, kecuali 3 perkara ini yang saya sebutkan tadi. Bila kita mati, kita dah tak boleh solat, kita dah tak boleh zakat, kita dah tak boleh buat-buat perkara baik lagi, sebab itu terputus. Bila kita mati, maka terputus. Jadi 3 perkara ini yang akan mengalirkan pahala yang berterusan walaupun seseorang itu dah mati. Jadi 3 perkara ni apa dia? Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah anak soleh yang mendoakan. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Tak kisahlah ilmu yang bermanfaat ini, tidak kisahlah ianya tidak terkhusus pada ilmu-ilmu agama sahaja. Tapi contoh, kalau tuan-tuan puan-puan pernah ajar suatu ilmu masakan, suatu resepi baru,
pada orang tu. Contoh kata macam laksa Johor, maka orang tu daripada dah 7 keturunan guna resepi tu, maka ianya adalah sesuatu ilmu yang bermanfaat. Orang tu jaga 7 keturunan buat resepi tu, maka orang dapat makan laksa Johor tu. Ia akan jadi sesuatu ilmu yang bermanfaat, tidak khusus kepada ilmu agama sahaja, tetapi ilmu-ilmu fardu kifayah yang lain juga. Jadi dan kita boleh tahu juga bentuk-bentuk sedekah jariah tu apa? Bentuk-bentuk sedekah jariah, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Yang kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Kerana itu kita diharuskan untuk berkahwin dan melahirkan zuriat keturunan yang soleh dan solehah. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Yang keempat, rumah bagi Ibnu Sabil. Maksudnya, rumah bagi musafir yang sedang bermusafir, maka dia sedekahkan rumah dan ianya menjadi penempatan kepada musafir itu, maka ia menjadi sedekah jariah. Dan yang kelima, sungai yang dia alirkan. Yang keenam, sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia sihat dan hidup. Jadi, melalui apa yang telah saya terangkan sebentar tadi, kita dapat faham bahawa sedekah bukan sahaja mendatangkan pahala kepada kita, insya-Allah dengan izin Allah, tetapi sedekah juga membahagiakan hati kita. Bila kita dapat buat sesuatu perkara yang baik, bila kita dapat sedekah, bila kita dapat menderma, ia akan menggembirakan hati kita, menenangkan hati kita. Jadi, selamat beramal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.